Muka surat 585. Jadi al-istisna dia adalah daripada bab istif'al yang mengandungi makna talab, menuntut buat. Menuntut buat ni dia satu, kita jalankan dengan jalan ijarah. Kita minta orang buat sesuatu servis, perkhidmatan, dan kita bayar dia atas perkhidmatan tersebut. Itu dipanggil apa? Ijarah, sewa, upah. Dia panggil upah. Namun istisna dia ada tambahan lagi. Dia tambahan daripada segi apa? Barang-barang tu adalah datang daripada yang buat tu. Contoh, kita nak buat baju, kita nak buat rumah. Jadi kita menuntut dia atau mengupah dia buat, tapi bahan binaan tu daripada dia. Kalau bahan binaan kita yang beli, kita uruskan semua pembelian bahan mentah, dan tukang tu dia buat saja, itu upah. Jadi istisna dia jadi lain tu bila barang tu daripada dia juga. Faham? Seperti mana orang yang dapat projek buat bangunan. Buat bangunan ni dapat projek. Jadi bila dia dapat projek buat bangunan, maka urusan daripada barang sehingga pembuatan semua dia yang uruskan. Jadi akad dia dengan kerajaan tu contohnya, atau akad dia dengan swasta. Contohnya kita telah buat akad dengan sebuah syarikat untuk buat bangunan madrasah. Maka dia buat, dia akan beritahu kos dia begini, dan kita setuju. Maka A sampai Z segala pengurusannya, maka dia akan uruskan. Dapatkan barang, carikan buruh, binaan dan seumpamanya. Jadi nak kata dia ijarah ni ataupun upah orang, tidak ada unsur memiliki barang. Faham tak? Kalau kita contohnya ijarah, kita upah dia untuk hantar kita ke satu tempat, naik Grab, dia hanya memberi perkhidmatan, kita tak ada memiliki apa-apa. Faham? Tapi kalau kita upah orang buat bangunan macam ni, selepas siap, bangunan ni kita punya. Faham? So dalam bayaran tu dia ada bayaran upah, dalam masa yang sama dia ada bayaran barang. Sebab itu sebahagian ulama menyebut akad istisna ni dia syibih. Dari satu segi syibih dengan ijarah, dari satu segi syibih dengan bai'. Contohnya kita upah orang buat baju, kita bawa kain, kita bagi tahu kita nak buat baju macam mana, itu jelas, itu ijarah. Tapi kalau dia punya kain, kita bagi tahu dia, saya nak buat macam ni, saya pilih kain ni, jenis macam ni, saya nak warna ni, saya macam ni, kemudian semua barang-barang tu semua daripada dia, maka dia tak boleh dipanggil ijarah. Sebab dalam masa yang sama dia ada memilikkan barang kepada kita. Soalnya dalam tu juga dia ada jual kain tu pada kita, tapi akad jual tu tak dibuat, dia sekali je. Faham? Biasa orang buat. Maka apakah nama akad itu? Yang di dalamnya gabungan antara ijarah dan juga bai'. So dalam mazhab Syafi'i tak ada, istisna ni tak ada. Namun kita kena belajar sebab dia sangat dipakai pada hari ini. Contohnya orang beli rumah kan daripada pemaju, dia buat iklan, dia bagi rumah contoh. Rumah contoh, kita setuju. Rumah contoh tu sama ada replika ataupun memang rumah contoh, memang rumah lah. Biasanya maju dia akan siapkan satu rumah. Siapa nak buat lawatan, nak tengok rumah yang bakal dibuat macam mana, ini contoh dia. Tapi bukan rumah tu yang kita akan duduk. Rumah tu siap nanti lah. Barulah kita boleh nampak betul rumah kita yang kita akan duduk tu macam mana. Tapi akad sudah dibuat, pembayaran sudah dibuat. Jadi dia beli apa? Faham? Dia kata akad salam contohnya.
Jadi ke akad salam? Dia salam, salam lain. Sebab dalam salam dia tidak ada pembayaran servis. Faham tak? Dia hanya pembayaran beli barang. Yang ni dari servis. Servis buat rumah tu. So dia panggil sana, istisna. Dia ada servis buat tu. Maka dia tak boleh dipanggil salam. Jadi kalau orang beli rumah daripada pemaju, dia dah mula bayar. Walaupun rumah ni lagi 3 tahun baru siap, dia mula bayar. Kalau kita beli awal, harga dia lebih murah daripada rumah tu kalau sudah siap, maka bayar. So dia bayar macam mana? Sebenarnya yang dia duk bayar tu, dia bukan bayar pada pemaju, dia bayar pada bank. Orang beli rumah ni. Sebab bila dia nak beli rumah, dia akan buat loan. Tak kisahlah dengan akad apa pun. Contohnya Islamik. Maka setelah loan tu lulus, maka bank terus pump duit masuk ke syarikat pemaju. Maksud pemaju dah dapat duit penuh lah. Memang tujuannya dia lancarkan awal supaya dia dapat modal. Okey, contohnya dia dapat 500 orang nak beli unit rumah yang ditawarkan. Maka semua loan lulus. Maknanya syarikat tu awal lagi sudah mendapat duit yang menjadi modal untuk dia boleh buat rumah tersebut. Jadi kita ni yang beli rumah tu dah kena bayar dengan bank. Mula-mula tu dia bayar dengan bank. Itu yang berlaku. Tiba-tiba pemaju ni tak habiskan, banyak terbengkalai kan. Kita dah berhutang dengan bank. Dalam masa yang sama rumah tak dapat, bayar saja. Faham? Bayar saja je. Rumah tak dapat, hutang sudah sabit, sudah ada. Itu risiko pembelian rumah seperti itu. Perkara ini pun dibahaskan oleh Persatuan Pengguna kan ni. Apa banyak berlaku ni. Sama ada perkara itu berlaku kerana unsur penipuan, memang syarikat ni, pemaju ni dia sengaja tidak habiskan, ataupun contohnya bila tiba-tiba ekonomi merudum, dia tak lagi, tak boleh nak teruskan buat, modal tak cukup. Jadi terbengkalai bangunan-bangunan ni. Dalam masa yang sama kita ni dah kena bayar. Dibayar apa? Rumah hantu. Bayar rumah hantu. Faham? Rumah tak ada, bendanya tak ada. Daripada sudut ni boleh kita katakan istisna ni, maksudnya akad seperti ni, itu dia punya risiko dia, gharar. Boleh bawa kepada keadaan seperti itu. Dalam masa yang sama bank tak peduli rumah tu siap ke tak siap. Dia tak ada urusan. Dia tak ada urusan dengan pemaju tu. Dia berurusan dengan kita. Faham? Dia tak ada kaitan dengan pemaju. Sebab dia pump duit kepada pemaju tu sebenarnya duit kita yang kita pinjam daripada dia. Faham tak? Kita berhutang dengan bank dan bank bayar. So sekarang ni kita ialah yang berurusan dengan, dan urusan dengan pemaju kita. Pergilah desak pemaju tu, buatlah demonstrasi. Faham? Gitu je lah boleh buat. Desaklah guna undang-undang, bagaimana nak dapatkan dia punya rumah dia. Itu fenomena yang berlaku dalam masalah pembelian rumah. So kita tengok di sini, wa minal buyu'i allati yata'akharu fihi at-taslim al-istisna. Dia sama dengan salam ni daripada segi apa? Penyerahan tu bertangguh. Penyerahan bertangguh. Penyerahan bayaran awal, penyerahan barang, iaitu misalnya rumah, baju, dia bertangguh. Dan kita tengok lagi yang ditakrifkan oleh Qadri Basha ni, At-Tamazah Hanafi, huwa talabu amali syai'in khasin ala wajhin maksusin madatu min as-sani', iaitu menuntut memberi sesuatu servis yang khusus dengan bentuk yang khusus. Bukan, kita terjemah lain, iaitu menuntut mengusahakan sesuatu yang khusus, usahakan amal atas sesuatu yang khusus dengan cara yang khusus. Bahan dia daripada pembuat. Ini membezakan dia dengan ijarah.
bahan dia tu pembuat yang keluarkan. Kalau dalam apa pertanian, ada akad yang namanya muhaqalah, muzara'ah, mugharasah, kan kamu belajar kan? Mazhab Syafi'i tak sah. Antaranya disebut sebagai apa? Mugharasah. Bila apa? Benih tu daripada orang yang diupah. Kita upah orang usahakan sawah. Benih dia yang keluarkan. Usaha dia yang buat, tanah kita punya. Mazhab Syafi'i memang tak sah. Benih tu dia punya. Dan pembayaran adalah nisbah hasil. Contohnya 50% daripada hasil padi ni pemilik tanah punya, 50% pemilik benih. Jadi pemilik tanah tak ada buat apa-apa daripada segi mengusahakan. Dia hanya bagi tanah tu. Seolah-olahnya apa? Pemilik benih sewa tanah. Seolah-olahnya. Dengan bayaran hasil. Kalau dia sewa tanah, dia bayar pakai duit, itu ijarah. Faham? Dia nak sewa tanah kita, nak buat padi. Faham? Itu senang je, simple akad dia. Itu namanya akad sewa tanah. Dia nak buat padi. Maknanya segala hasil padi itu dia punya. Dia bayar je sewa. Dia bayar pakai duit. Tapi dia akan jadi mugharasah ataupun muzara'ah bila bayaran tu daripada hasil tuaian. Mazhab Syafi'i tak sah, mazhab Hanafi sah. Dan di Hadramaut mereka pakai fatwa mazhab Hanafi, diamalkan secara meluas. Okey. Dia sama dengan salam daripada segi takhir, taslim, ta'akhuri taslim. Tapi dia berbeza dengan salam daripada segi itu, perkataan tu, amalu syai', mengerjakan, memberi servis sesuatu atas sesuatu dan bahannya datang daripada sani. Dan dia sebut di sini, mungkin kita ta'rifkan dia daripada segi istilah pula. Huwa ayyatluba. Istisna ni adalah mushtari meminta daripada bai' untuk mendatangkan kepadanya sesuatu yang dibuat dengan bahan-bahan mentah yang datang daripada indihi, maksudnya daripada bai'. Mausufin bidzimah, yang dinyatakan ciri-ciri pembuatan itu di dalam tanggungjawab bai'. Wa yaltazimul bai' bidzalika, dan bai' telah mengambil tanggungjawab dengan akad tadi, liqa, dengan imbalan bayaran yang dipersetujui. Maka itulah namanya istisna. Faham? Ini ta'arif ni faham ke tak? Faham kan? Daripada segi hukum akad ini, dia adalah akad yang harus di sisi Imam Abu Hanifah dan sahibain. Dan dia akad yang tidak harus di sisi jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Wa huwa ghairu jaizin 'inda Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah wa fi qawli Zufar rahimahumullahu ta'ala jami'an. Tak boleh. Illa an yakuna bi tariqi salami bi syurutihi al-ma'rufah. Kalau nak buat juga, kita kena guna akad salam dengan syarat-syarat yang ma'ruf. Syarat-syarat yang ma'ruf tu menyebabkan tak boleh jadi salam. Faham? Syarat-syarat yang ma'ruf tu yang menyebabkan tak boleh nak jadi salam. Wa dzalika, kita tengok, kalau kita nak buat beli rumah yang jenis beli daripada pemaju, yang rumah tak siap ni, kalau kita nak jadikan dia sebagai akad jual beli, wa dzalika li'annahu la yasihu bai'an, dia tak sah. Nak panggil dia jual beli, ada syarat jual beli tak cukup. Faham? Wa dzalika li'annahu la yasihu bai'an likaunihi bai'a ma laysa 'indal bai'. Pemaju jual rumah, rumah tak ada, tak siap lagi, gambar aje, rumah contoh. Itu bukan rumah yang kita nak beli. Maka kita belajar dalam syarat mabai', mana boleh jual benda yang belum dimiliki oleh bai'. Mana sah? Dia panggil bai'un ma'dum. Kalau kita jadikan dia akad jual beli, itu dipanggil syira' ma'dum, bai' ma'dum.
Tak boleh. Menjual benda yang tak ada, tak boleh. Tapi yang berlaku, orang guna perkataan apa dalam agreement tu? Beli rumah. Oh, aku dah beli rumah. Contohnya rumah ni kan yang tengah naik tu. Yang depan Mirasa. Dah ada dah orang beli ni. Mungkin berapa peratus daripada rumah ni dah ada orang beli lah. Faham? Baki lagi. Boleh lah Ustaz beli 700,000 starting. Rumah sarang burung. Ada orang suka duduk rumah macam ni kan, privacy, tak campur dengan orang. Orang yang jenis tak suka campur dengan orang, tak suka bunyi bising, tak suka bunyi budak-budak main basikal depan rumah dia. Dia tak suka. Dia akan pilih lah rumah macam ni. Tak boleh ni, rumah macam ni lari-lari depan rumah pun tak boleh. Macam dekat flat. Dekat flat ni serabut lah. Flat terlebih serabut pula. Privacy kan, privacy. Tak boleh. Tak boleh buat apa. Duduklah rumah tu, mati seorang-seorang. Jadi kalau orang Islam duduk macam ni, mungkin dia boleh buat komuniti ni dengan surau. Kalau ada surau di situ, di situlah ada hubungan kan, sesama jiran, komuniti. Kalau tak ada. Dan kalau rumah macam ni, dalam tu semua ada kedai apa semua kan. Dia ada bayar maintenance bulanan kan, untuk sampah, security. Macam Petaling 8 tu, maintenance dia RM800. RM1? RM1. Kalau kita beli, bayar bulan-bulan kan. Contohnya bulan-bulan 2,000 plus 800 maintenance. Guna tak guna kena bayar. Maksudnya antaranya bayaran untuk swimming pool. Dia guna ke tak guna, dia kena bayar swimming pool. Security tu gunalah. Itu jenis rumah yang dibuat. Dibuat begitu sebenarnya otak bisnes juga, kapitalis. Supaya dia dah jual rumah tapi dia masih boleh buat duit. Faham? Sepanjang rumah tu wujud. Kalau tak jual rumah, lepas tu tak boleh dapat duit lah. Betul tak? Habis lah, orang tu dah bayar habis. Nak bayar apa lagi dengan dia? So kita buat satu sistem, orang tu kena bayar, kita boleh dapat untung lagi selagi rumah ni wujud. Lagi kaya. Faham? Dia ada orang otak dia macam tu. Macam mana ambil duit daripada orang ni? Okay? Wadzalika li'annahu laisa bai'. Nak kata bai' tak boleh. Sebab likaunihi bai'a ma laisa 'indal bai'. Dan nak kata ijarah pun tak boleh. Li'anna as-sani' yasna'u fi milkihi. Milik dia. Milik dia, dia yang beli bahan semua. Wala salaman, nak kata salam pun tak boleh sebab syarat tak cukup. Fala yastaqimu taq'iduhu ala ahadin min al-'uqud al-mashru'ati fala yajuz. Ini hujah kita lah. Maka tidaklah boleh kita nak letakkan dia ni atas mana-mana salah satu daripada akad-akad yang masyru'. Baik tak boleh, ijarah tak boleh, salam pun tak boleh, maka tak boleh. Maka Hanafiyah kata memang tak boleh. Tapi kita create satu lagi akad, namanya istisna. Kita buat akad baru. Amma al-Hanafiyyatu faqalu innama dzakarahu al-mani'una huwa al-qiyas. Hanafiyah kata apa yang dikatakan oleh orang yang tidak menghalang daripada sahnya akad ini, itu memang qiyas. Segi qiyasnya memang sepatutnya akad istisna ni tak sah. Ghaira annana tarakna al-qiyasa istihsanan li makani ta'am. Oleh kerana dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia ada satu kaedah usulul fiqh yang namanya istihsan. Jadi istihsan ni apa? Antara ta'rif, cuba tengok dalam Jam'ul Jawami'. Istihsan ni antaranya
meninggalkan qiyas jali, pergi kepada ni pandangan. Itu namanya istihsan. Limakani ta'amul. Maksudnya melihat kepada keperluan orang, kepada akad sebegini. Walaupun segi qiyas je, berdasarkan kalau ikut kaedah baik tak sah, ijarah tak sah, salam tak sah, itu masuk qiyas tu. Tapi kita istihsan, kerana ta'amul itu diperlukan, maka kita hukum sah. Jadi apa maksud limakani ta'amul? Qala al-Imam Burhanuddin rahimahullah, wa jawaznahu, maksudnya al-istisna bi ta'amulin nas. Kita haruskan istisna ini dengan apa? Dengan sebab interaksi ataupun muamalat yang berlaku sesama masyarakat. Maknanya sebelum ini memang akad ini dah dilakukan secara umum. Kita pergi kat tukang jahit, suruh dia buat. Tukang buku, suruh dia buat. Macam mana juga orang cetak buku kan, sama, istisna juga. Buku tu, bahan buku tu, kertas, kulit tu semua daripada pencetak. Bukan kita beli kertas dulu. Oh, beli kertas dulu, lepas tu bagi kertas kat dia. Bukan. Itu semua daripada kita just pilih je, kita nak kertas macam mana, kualiti macam mana, dakwat bagaimana. Yang ni semua dia, kemudian dia bagi harga langsam. Okey, kalau nak macam ni, harga dia macam ni. Semua sekali. Dalam tu ada semua sekali. Ada upah buat, dalam tu ada bahan, semua sekali. Itu namanya apa? Istisna lah. Fa innan nas yu'amiluna al-istisna' fi hadhihi al-ashya' min ladu Rasulillah. Kata orang ramai ni berurusan dengan istisna' ni daripada zaman Nabi sampai hari ni, tanpa ada bantahan dan tegahan daripada sahabat, dan tidak pula daripada tabi'in. Wa ta'amulun nasi min ghairi nakirin wa raddin min ulama'i kulli asrin hujjatun bitark yutraku bihal qiyas. Ini mereka punya hujah. So oleh kerana kita nak amalkan istisna, kita kena tahulah apakah hujah istisna. Faham tak? Kita belajar ni untuk amal. Sebab memang benda tu dilakukan secara meluas. So kita tahu apa sandar hujahnya, istihsan. Setiap zaman dilakukan tanpa ada bantahan daripada sahabat, tabi'in, ulama, maka dia adalah hujah yang cukup, dengannya kita meninggalkan qiyas. Wa yukhassu bihal athar, dan dengannya, dengan hujah tadi itu ditaksiskan athar. Asal maksudnya hadis. Maksudnya hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan tak sah istisna, maka kita kata hujah tadi telah mentaksiskannya. Dia bagi contoh. Wa ala tara anna dukhul al-hammami bil ajri jaizun istihsanan. Dalam mazhab Syafi'i dan Zubat pun ada masalah. Dalam kitab Iqna' pun ada. Kita masuk hammam, masuk tandas awam yang berbayar tu. Tapi hammam ni bukan tandas lah, bilik mandi. Di tempat kita mungkinlah swimming pool ke yang berbayar. Kalau di Pakistan ada, kalau musim sejuk kita pergi mandi air panas, bayar. Dia masalah hammam ni fuqaha bahaskan. Kalau daripada segi teknikal ijarah, sepatutnya tak sah. Sebab apa tak sah? Dalam bab ijarah, dia tak boleh ada majhul. Majhul apa? Bila dia masuk hammam, dia tidak ada penetapan berapa lama dia akan duduk kat situ. Dia bila masuk, dia boleh duduk lah. Sampai habis waktu pun boleh duduk. Swimming pool kan. Dia tak ada penetapan. Mungkin dia keluar awal, mungkin dia keluar lambat kan. Maka daripada segi ijarah, dia ada masalah. Sebab kalau kita nak sewa dia, mudah dia mesti maklum. Dia tak boleh majhul. Satu lagi, penggunaan air. Masuk tandas kan, kita guna air. Berapa banyak orang tu guna air, ikut dia. Faham?
Banyak pun ada, sikit pun ada. Daripada satu segi majhul juga. Faham? Dan dia bayar tu, dia bayar semua sekali. Bayar tinggal kat situ, bayar guna air kat situ, apa lagi benda yang diguna. Kalau dia ada bagi sabun, sabun tu pun dia guna. Jadi dia sepatutnya majhul. Tapi fuqaha kita menghukumkannya harus. Fuqaha Syafi'i pun kata harus. Apa dia punya hujah dia? Li ta'amulin nas. Sebab orang berinteraksi dengan hammam ni, dibuka hammam-hammam. Kerajaan Islam dulu buka hammam sebagai satu fasilitas untuk kemudahan awam. Mandi air panas. Mungkin nak buat kat rumah sendiri tak mampu, so dia ada yang awam punya. Itu panggil hammam, hammam awam. Dekat Turki ada lagi, tapi bangunan je lah. Kita boleh tengok, boleh faham hammam tu macam mana orang buat. Kat Jepun ada hammam. Syekh Abdul Hasan masa dia pergi Turki tahun sebelum 50-an ni, tu lepas, ada dalam buku dia Muzakkirah Sa'ih, dalam buku diary seorang pengembara. Dia kata, aku tengok dekat Turki waktu tu, orang masuk hammam ni telanjang. Faham? Islam ni laki lah. Telanjang. Apa ni telanjang? Benda tu jadi umum. Umum dekat Turki. Mungkinlah waktu Turki tu di bawah sekular kan. Waktu zaman tu Turki ni sekular. Azan pun tak ada. Turki ni waktu zaman sekular, azan pun tak ada. Tudung tak boleh pakai, tulisan Arab tak boleh. Jadi kalau berlaku macam tu tak pelik. Bahkan Turki, kesan daripada Almania tu sampai hari ni, kalau bulan puasa orang Islam makan kat luar ni biasa. Tak? Orang Islam makan siang hari. Sebab zaman sekular benda tu bukan salah. Bahkan siapa yang bantah dia yang salah. Salah segi undang. Berlaku sampai kesan berpuluh tahun duduk bawah sekular. Sebahagian orang yang membesar daripada kecil, maka pemikiran dia macam tu. Makan pada siang hari tak boleh dihalang. Di Jepun memang buat pun. Yang mandi panas tu, lelaki betul semua tak pakai spender. Kadang-kadang kan lelaki. Jadi kita lelaki lah. Wa in kana al-qiyasu ya'ba jawazahu. Jadi walhasilnya istisna ni, penghujahan itu dibuat atas nama istihsan. Istihsan itu berhujahkan tanpa bantahan daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Dan melihat juga pada ta'amul, berlaku je dalam pasal-pasal orang Islam. Tak ada pun ulama tulis kitab bantah. Maknanya boleh lah. Itu dia punya hujah dia. Kemudian yang berikutnya akan dibawa beberapa hadis yang bukan dijadikan dalil, sebagai istiqnas je. Kamu faham kan apa beza dalil dengan istiqnas? Jadi ada beberapa hadis yang boleh kita jadikan sebagai istiqnas bagi keharusan istisna ni. Yang pertama, annahu istana'a mimbaran. Nabi pernah, hadis ni yang Bukhari kamu pernah baca, tentang Nabi telah menempah mimbar. Ni menempah mimbar tu, kayu tu daripada sanik tu. Bukan Nabi bagi kayu kat dia. Ini contoh istisna. Akhrajahul Bukhari. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulana imra'ati min al-ansar sammaha Sahlun muri ghulamakan najjar an ya'mala li a'wadan ajlisu alaihinna idza kallamtu an-nasa fa amartuhu fa amilaha min tarfa'il ghabah thumma ja'a biha fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara biha fa wudi'at ha huna. وكذلك روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه اصطنع خاتم. ini pun مشهور. كما جاء في كتاب الشمائل الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال
lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajami qila law innal ajama la yaqbaluna illa kitaban 'alaihi khatam fastana'a khatam. Ni pun berulang-ulang kali dalam Bukhari. Faka'anni anzuru ila bayadi fi kaffihi waz-zahir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasna'hu li nafsihi bi nafsihi wa innama istana'ahu min akhara. Wa innal haditsaini wa illam yakuna sarihaini fi annahu kana muwa'adatan aw mu'aqadah walakin az-zahira min at-ta'amul mustamir annahu kana ala wajhi al-'aqdi. Khalas, sambung lagi. Sambung lagi. Jadi tengok perkataan tu yang ditulis sini, mu'aqadah dengan muwa'adah. Apakah yang dimaksudkan dengan muwa'adah? Jadi muwa'adah ni masyhur sekarang ni. Dalam fiqh kontemporari ni dia panggil muwa'adah. Banyak digunakan untuk selesaikan akad-akad janji beli. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah, bismillah, asyhadu an la ilaha illa Allah.